Okay guys, so sekarang ni kita akan masuk new topik, iaitu topik apa? Topik S&D, ataupun kita panggil dia sebagai supply and demand. Okay, so supply and demand ni macam mana dia berfungsi? So saya nak korang tanamkan dekat korang punya otak. Supply demand. Okay, supply ni sama saja macam resistance. Dia berfungsi macam resistance. Demand ni berfungsi sama macam support. Okay, so macam kita belajar tadi, macam kita belajar dalam topik SNR. Okay, so support berada di bahagian yang bawah, betul. Resistance berada di bahagian yang atas. Okay, so and macam biasa, support cek resistance, resistance cek support, support cek resistance, resistance cek support. Tetapi dalam sebahagian supply and demand ni, kita panggil sebagai horizontal line. Okay, so dalam S&D kita tak menggunakan horizontal line. Kita akan menggunakan zone. Okay, kecil sangat. Kita akan menggunakan zone dalam topik S&D. Okay, besar sikit, 6. Okay, so ini adalah zone resistance pula. Ini adalah zone supply. Ini adalah zone demand. Konsep dia sama macam saya kata tadi. Dia sama je dengan SNR. Demand akan mencari supply, supply akan mencari demand, dia akan mencari supply, supply akan mencari demand. Okay, so dia sama je macam supply and demand. So macam ni kita nak, tapi supply and demand ni lagi bagus lah, yang saya tengok lagi berkesan daripada SNR. Sebab SNR ada banyak. Supply and demand ni maybe just satu hingga 3 lah. Dia sebagai 1 hingga 3 zone. Kalau saya SNR kita boleh jumpa banyak. Yang ni 1 hingga 3 zone je. Okay, so sebelum tu saya nak beritahu apa basic S&D. Basic S&D. Okay, so basic S&D kita ada 4. Okay, so first adalah drop, base, drop, ataupun kita panggil dia sebagai DBD. Yang kita ada rally, base, rally, RBR. Kita ada juga drop, base, rally. Okay, and kita ada apa lagi satu? Okay, rally, base, drop. Okay, so ni DBR, RBD. Okay, so kita ada 4 ni. 4 ini adalah basic for S&D. 4 basic for S&D. So apa saya kat dia basic for S&D? Sebenarnya S&D ada dekat dalam bahagian base ini, ada dekat dalam bahagian ini dan juga ini. So dekat dalam bahagian biru ni lah terdapat zone S&D dekat zone base. S&D bukan SNR. Okay, S&D dekat dalam ni lah terdapat zone base. Okay, so macam ni kita nak kenal pasti dia. First, kita kena buka kepada chart kita. Okay, kita buka chart. Dan kita cari dekat mana ada zone base. Okay, contohlah kita ambil contoh kita ambil yang ni. Kita ambil je base zone, kita ambil base dia dekat sini.
Okay, kita ambil yang dekat sini. Okay, then apa yang akan saya buat, saya akan letakkan horizontal line di antara box yang saya buat ni, zone yang saya buat. Okay, so bila kita dah jumpa, saya akan ke belakang, saya akan backtest tengok dekat tempat dalam zone kita ni, dekat dalam zone yang saya buat ni, saya akan tengok sampai belakang. Saya akan tengok sampai belakang ada banyak pecah tak? Pecah ataupun dia masuk dalam, dia reject. Kalau okay, di sini zone saya, kalau pecah dia akan banyak lalu tengah-tengah macam ni, dia akan lalu dalam zone. Tapi kalau dia reject, okay, let's say ini zone saya, yang zone biru ni lah. Okay, dia akan masuk reject, masuk reject, masuk reject, masuk reject. Okay, so kita akan tengok banyak reject ataupun banyak pecah. So okay, ini reject. Okay, kalau kita tengok dia banyak masuk and dia banyak reject. Okay, so maybe ni adalah zone SND yang strong lah. Kita tengok, kalau kita tengok dekat sini pun ngam-ngam tau, dia masuk sebenarnya. Tengok kat sini, nampak tak? Okay, ni dia break, dia masuk, lepas tu jatuh. Ini kita panggil dia sebagai break and retest on SND. Okay, kalau kita tengok kat sini semua pun dia reject juga. Ini maybe dia buat fakey sikit lah, tapi still ikut sebagai reject. Okay, ini reject. Okay, so kita banyak nampak dia reject lah. Kita tengok belakang-belakang lagi. Kalau macam ni contohnya, yang ni pun sebenarnya reject juga. Sebab apa saya akan reject? Kalau kita tengok dia dah break, dia masuk dalam balik, dia jatuh ke bawah. So means ini adalah zone SND yang strong lah. Ini pun tengok, dia dah reject, dia masuk dalam balik, just naik ke atas. Okay, so zone SND yang strong. So kita kena backtest ke belakang. Kalau macam ni, okay, macam ni saya declare dia sebagai pecah. Maksudnya dia break kita punya zone SND, pecah. Sebab apa? Sebab dia break zone. Tapi macam ngam juga. Sebab apa? Sebab dia turun, lepas tu dia reject, dia masuk ke dalam zone dia balik, dan dia turun ke bawah. So boleh lah. Okay, so apa yang saya nak beritahu dekat sini, after kita dah jumpa zone base kita try je banyak-banyak. Macam dekat sini saya ada banyak nampak base. Contohnya okay, macam ni base. So ni boleh sell ni, cun-cun ni. Kat mana ada base? Maybe dekat area sini sampai base yang ni. Okay, maybe ada dekat area sini, maybe ada dekat area sini, zone SND. Okay, so macam tadi lah saya cakap, if korang jumpa zone SND, korang tengok dulu sama ada korang tengok back base on back, right to the look to the left, tengok banyak tak reject. Kalau banyak reject tu maksudnya dia zone strong SND lah. Okay, so saya akan tunjuk lah. Biasanya kerja saya akan buat ratio. Okay, sorry. Okay, so ratio for strongness. Okay, so biasanya saya saya akan buat macam ni. Saya akan reject ataupun pecah macam tadi lah saya cakap, dia break zone SND. Reject ni dia masuk ke dalam zone, dia jatuh ke bawah. Okay, so if kita nampak dekat dalam chart kita 70% reject, 30% pecah, maksudnya dia adalah strong SND. So kita boleh apa? Kita boleh, kalau macam saya akan hentak lah kalau saya jumpa strong SND. Okay, then kalau kita nampak dia 50, dia still ikut sebagai strong SND juga, tapi better one entry je lah. Okay, then if kita nampak 30% dia reject, 70% dia pecah kan. Okay, so maksudnya itu adalah weak SND. So no way, no entry. Okay, so ini adalah kita punya ratio lah. So saya biasa buat ratio macam ni.
Tapi sebenarnya kita boleh nampak lah. Kalau kita just tengok, kita memang akan nampak. Okay, jom kita tengok kat mana lagi ada zone SND. Let's say kalau dekat sini dia turun, dia akan turun sampai mana. Okay, so kita try tengok. Saya nampak kat sini ada base, so dia boleh turun sampai dekat sini. So jom kita tengok sama ada dia strong ataupun tak strong SND. Okay, kita nampak kat sini ada reject. Kat sini pun ada reject. Sini ni sebenarnya SND hancur juga ni, sebab apa? Kita tengok kat sini. Ni reject, ni maybe dia just buat fakey. Tapi still dia kira reject. Ini reject. Okay, kalau macam ni kita declare dia sebagai pecah lah. Ni kita declare dia sebagai pecah. Sebab apa? Sebab nampak ada ni atas macam juga. Okay, dia turun, dia break sebab dia pecah kat sini. Okay, so ini kita kira dia sebagai pecah. Maksudnya dia break zone SND kita. Kat sini pun kalau tengok pun cun-cun. Okay, yang ni pecah lah. Yang ni pecah, yang ni reject. Okay, dekat sini ada, kat sini kalau kita tengok dia ada banyak pecah juga. Sini pecah. Sini semua ada pecah. Sini ini reject. Okay, ini pecah. Ini pecah. So kalau kita tengok dia sebenarnya macam 50-50 tau. Okay, so zone SND yang saya tanda ni, yang saya tanda dekat sini, zone yang dekat sini adalah strong. Oh sorry, ini adalah strong. Ini adalah zone yang no weak. Dia strong juga, tapi 50-50. So macam kalau korang nak lebih yakin, better cari yang 70-30 lah. Mean 70% reject, 30% pecah. Okay, so contoh korang dah jumpa dua macam ni. Macam ni saya still ambil lah. Okay, if korang sell, kalau korang sell kat sini, so target TP kita akan berada dekat sini. So itu lagi. So clear tak pasal SND ni? Sebenarnya SND ni simple je. Kita just cari macam tu je. Macam kalau kita dah jumpa tempat dia nak, dia say macam first kita jumpa kat dalam zone ni, nampak nak sell. So kita cari dekat mana TP dia. So dekat sini maybe boleh buy. Okay, kat sini maybe boleh buy. Okay, so tu SND macam tu saja. Simple SND. Tapi SND ni memang best. So SND ni korang boleh guna juga dalam trend line. SND plus trend line. Kita tengok dekat dalam zone SND yang strong ni ada anything trend line, ada any trend line tak? Yes, ini yang kita mahukan. Oh sorry guys. So nampak tak dekat sini ada apa? Okay, so dekat sini kita ada trend line breakout, plus dengan strong SND. So kita boleh buat apa? Kalau macam saya dah full margin dah. Saya tak perasan setup ni. Okay, saya dah boleh full margin. So trend line korang boleh guna dengan SND juga. Let's say lah, kalau kita tengok, okay, let's say ini kau punya trend line kan. Okay, dia dah ada dekat, dia dah sampai 3 touch and dah sampai trend line. Okay, contohnya dekat sini. So once sampai dekat sini, korang akan target dia untuk naik, betul? Tapi macam tak cukup confirmation, takkanlah trend line je boleh guna kan. So kita try cari dekat area sini. Ada tak zone SND yang strong dekat situ? Alah, terpelang. Okay, so saya akan buat macam ni. Okay,
So once if kau nampak macam ni, if contoh kau jumpa macam ni, kau check trend line, kau nampak okay ni dia macam nak reject trend line. So apa yang perlu korang buat, korang tanda dekat trend line tu sama, lepas tu korang back test tengok sama ada dia SND ataupun tak. So jom kita tengok contoh sama-sama. Okay, kita buka satu pair. Okay, macam ni pun GBP US ni pun dah breakout. Okay, kita tengok contoh ni lah. Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Nanti kita akan buat satu zone. Kita nak tengok sebab apa dia reject, sebab apa dia follow the trend line. Sebab apa macam okay, dia macam ni. Okay, dia turun. So masa dia dah sampai dekat sini, korang bayang yang belakang ni semua tak ada lagi. Korang bayang belakang ni semua tak ada lagi. Market tengah press dekat sini. Okay. Okay, so once kau nampak candle kau dekat sini, apa yang saya akan buat, saya akan letakkan zone. Saya akan tandakan one zone. Okay, saya tandakan zone besar-besar macam ni. Then saya akan lakukan backtest. Okay, sekejap kita ke belakang, kita tengok ada banyak rejection tau. Okay, so dekat dalam ni kalau kita nampak pun memang banyak rejection juga. Tak banyak pecah. Line slow. Okay, ada rejection, ada pecah. Ini pecah. Okay, ada rejection. Pecah. Rejection. Pecah. Ini pecah. Ui, kena pecah macam ni. Okay, so kalau kita nampak lagi banyak rejection. Okay, lagi banyak rejection. So sebab tu lah dia menurun dekat sini. So sebab apa dekat sini dia menurun? Dia turun sampai bawah sini. Turun sampai bawah sini sebab apa? Sebab first TL plus dengan SND. Yes, okay. So faham tak macam mana SND ni? So SND ni kita boleh gabungkan dengan trend line lah. So masing-masing punya SND, masing-masing punya cara. Saya ada cara SND saya sendiri. Okay guys. Tadi kita main pair apa Dia chef bukan. Okay, kita main pair ni. Okay, so saya nak ajar pula macam mana kita nak check key level on SND. Key level on SND. Okay, so pasal SND kita dah clear. So now kita nak cari key level on SND. Okay, so macam ni kita check key level on SND. So key level on SND ni macam ada apa, kalau ikut cara engulf, A for buy, V for sell. Betul tak? Tapi on SND dia terbalik. On SND dia terbalik. A for sell, V for buy. Okay, so macam ni kita nak tengok cara. So korang kena faham sikit lah cara sini. So saya akan tunjukkan. Tak apa, nanti korang boleh ulang video ni. Okay, so ini saya padam dulu. Okay, so kita try cari dekat dalam ni. So firstly korang go to H4 pun boleh. Oh sorry, korang tukar kepada line chart. Okay, so dekat dalam zone ni, okay, kita try back test untuk yang ni. Okay, kat dalam zone ni korang cari dekat mana yang ada V yang tajam. A yang tajam. Sebab apa? Sebab kita nak cari sell. Macam mana dia pergi dekat sini boleh dapat sell. Okay, so okay, kita ambil yang V ni lah, yang paling tajam ni. Okay. Oh, maybe kita ambil yang tengah-tengah lah. Kita ambil tengah-tengah. Okay, so kau ambil horizontal line, kau letak dekat V yang tajam. Okay, letak kat V situ. Then kau go kepada M5.
Okay, korang go kepada yang file, korang cari balik yang tadi. So go to candlestick balik. Mana yang tadi? Sorry, saya tertinggal satu benda. Okay, kita pergi ke H4 balik. Okay, kan kau dah tanda ni, dah tanda horizontal line ni. Dan kau tanda base dia dekat mana. Macam dekat sini, kat mana kau nampak base. Kau kan dah baca base kan, macam contoh yang ni. Yang ni drop, base, drop. Drop, base, rally. Okay, so kau letak dekat bawah base ni. Okay, dan kita go kepada M5. Yang mana? Ada kat sini ke? Kita ada. Guys, lambat sikit. Sebab dia ke belakang jauh juga. Sebab tadi kita guna H4 kan. So sebenarnya tengok Sandy ni simple je. Memang best. Tak tipu, memang best. Alamak, dah tak boleh ke belakang ke? Tak apalah, saya cari cara yang ni je lah. Kita cari untuk yang ke depan punya. So H4, so yang ni kita padam. Tu mana tadi? Okay. So kita, okay, first korang tukar kepada line chart. Dan korang tandakan horizontal line dekat V. Kita macam dekat area sini. So dekat mana ada V? Kat sini kita ambil V yang tajam dekat sini. Okay, kita ambil V yang tajam dekat sini. So after that, kita buat apa? Kita go balik kepada candlestick. Dan kita go kepada M5. Kita belakang sampai kita jumpa yang kita tandakan tadi. Okay, dekat sini. So kita zoom. So daripada sini, apa yang kita perlu buat, kita cari base dia. Macam dekat sini. Okay, sini base. Dah ada base, kita naikkan ke atas lagi sampai kita dah sampai dekat atas dia tak ada base lah. Okay, so sini base. Sini ada base. Okay, so dekat sini base. Okay, so sampai sini dah tak ada base lah. Okay, so bila dah tak ada base, okay, contohnya saya bagi tahu balik contoh base tu macam mana. Contoh, okay, yang ni base. Okay, so kita naikkan line ni ke atas sampai dah tak jumpa base dah dekat atas tu. Tengok macam dekat area sini, mana ada base dah, betul tak? Dah tak ada base. Tak ada base kat atas ni. So kita letak, sebab tu saya letak line saya dekat atas ni. Sebab atas daripada line saya tu dah tak ada base. Dan kita buat apa? Kita cari SNR yang berada di atas line ini. So macam dekat sini kita nampak kat mana SNR kita. Macam apa yang saya nampak, okay, kat sini ada satu SNR. Kat sini satu. Lepas tu kita ambil paling atas. So ada 3 SNR kat sini. Dan okay, dan saya tandakan. Okay, saya naikkan lah. Saya naikkan, okay. So satu dekat sini yang saya nampak. Satu dekat sini. Satu lagi saya ambil paling atas lah. Okay. Okay, dan saya delete yang ni. Dan saya go balik kepada H4. Okay, so nampak tak kat sini apa jadi? So ketiga, saya kecilkan sikit. So ketiga-tiga line yang kita tanda ni tadi adalah key level kita. Itulah kita panggil sebagai key level. So dekat key level ni biasanya dekat sini saya akan entry biasa yang dekat first key level kita. Dan yang ketiga, yang kedua hentak. Yang tiga pun hentak juga. Sebab key level ni memang saya suka teknik ni, tak tipu. Okay, so ini saya akan hentak, ini saya akan hentak, ini saya akan biasa. Kalau ada jumpa satu line je, nak hentak-hentak lah. Okay. So macam tu cara kita cari key level kita. So nampak tak? Ni memang nak turun ni. Tengok. Sebab dia pun dah collect kita punya key level. Nampak tak? Dia dah collect kat sini. Dia dah collect key level paling atas lah. Key level pun dah collect. Zat dia tu jatuh ke bawah. So kita harap dia akan junam ke bawah. Okay guys. So itu sajalah dalam topik SND. So simple guys SND kan. SND memang best. Tapi kau campur lah kan. Campur SND campur dengan trend line. Lepas tu kalau ada key level lagi cun.
So lagi banyak confirmation, lagi banyak lah kita boleh hantar. Okay guys, so terima kasih lah. Pasal step tu kau ingat kan nak buat macam mana kan? Kena saya tulis lah. Okay, so first kita tukar line chart, dan kita cari A atau V, dan kita letak horizontal line, dan part kita cari nearest base on horizontal yang kita tandakan tadi tu. Okay, dan yang kelima kita go to M5, dan keenam kita kecilkan base sampai tak jumpa base dah dekat atas tu. Okay, dan yang ketujuh kita go balik kepada H1. Kita cari SNR atas line yang dah tak ada base dah lepas tu. Okay, dan kita go balik kepada H4. Tukar line chart. Go to M5. Tukar candlestick balik. Tukar chart kepada candlestick balik. Okay. Dan yang ke-8. Okay. Tu je lah. Find key level. Okay, so dalam topik SND kita ada tu je. Simple kan topik SND kan. Tapi SND memang best. Kau kena selalu backtest, kena selalu biasakan diri dengan chart lah. So SND ni memang best lah. Tak tipu, SND and trend line sumpah best. So kalau ni saya dah cover SND dengan trend SND dengan key level. Okay guys, thank you.